Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna minhu ma nusina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan peluang dan ruang oleh Allah Ta'ala untuk dapat sama-sama kita menyambung bagi pengajian tadabbur kita untuk surah yang berikutnya, yakni mengenai surah Al-Mutaffifin. Dan insya-Allah untuk hari ini kita akan masuk bagi ayat yang pertama insya-Allah. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Yang bermaksud kecelakaan besar bagi orang-orang yang melakukan kecurangan dalam timbangan dan sukatan. Baik. Pertamanya kita lihat surah Al-Mutaffifin, ia diberikan nama Al-Mutaffifin adalah sempena bagi ayat yang pertama di dalam surah ini, iaitu Allah menceritakan tentang pelaku orang-orang yang melakukan kecurangan atau penipuan di dalam timbangan dan sukatan. Maka surah ini diberikan nama Mutaffifin adalah bersempena kepada ancaman yang diberikan kepada para golongan orang-orang yang melakukan penipuan dan kecurangan di dalam timbangan dan juga takaran dan sukatan. Surah ini diturunkan di Mekah dan surah ini mengandungi 36 ayat. Baik, sekarang ni kita baca ayat pertama saya dah bacakan, kita nak pergi kepada tafsiran sedikit, kemudian baru kita pergi kepada pengajaran dan tadabbur. Pertamanya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang pertama di dalam surah ini. Sebahagian ulama mengatakan surah ini diturunkan di Madinah, dia bukan turun di Mekah, tapi dia diturunkan di Madinah. Pertama sekali dalam ayat ini Allah menyatakan kecelakaan, wailun. Di sini para ulama tafsir telah berbeza pendapat. Apakah yang dimaksudkan dengan wailun? Pendapat yang pertama, wailun itu adalah merujuk kepada laknat. Ya, wailun itu adalah merujuk kepada laknat. yakni laknat Allah kepada para golongan orang-orang yang melakukan kecurangan dalam timbangan dan sukatan. Yang kedua, wailun itu adalah maknanya lembah. Satu lembah yang berada di dalam neraka Jahannam, yang dihimpunkan pada lembah itu air-air nanah dan darah ahli neraka. Air-air nanah dan darah ahli neraka. Ini adalah lembah di dalam neraka Jahannam yang diberi nama ia akan wailun. Jadi maknanya bila Allah sebut wailun dekat sini, maknanya Allah menyatakan tempat kembalinya. Tempat kembali
bagi mereka yang melakukan dosa ini disediakan untuk mereka satu lembah yang terdapat padanya air nanah, air nanah dan air kotoran ahli-ahli neraka. Yang ketiga, wailun itu maknanya adalah syiddatil azab, yakni azab yang sangat keras. Azab yang sangat keras dan azab yang sangat dahsyat. Maknanya ayat ini Allah memberikan yang ketiga tafsirannya, berilah ancaman kepada orang yang melakukan kecurangan dalam timbangan dan sukatan, mereka akan ditimpakan azab yang sangat berat di dalam neraka. Hanya mereka ini antara golongan yang akan diazab dengan azab yang sangat keras di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan para ulama mengatakan ada 4 jenis golongan yang akan mendapat siksaan yang paling keras di dalam neraka. Yang pertama adalah mereka yang mensyirikkan Allah dan yang mengajak manusia kepada syirik. Yang kedua adalah orang-orang yang membuat patung atau membuat patung atau berhala atau apa-apa saja yang dijadikan sebagai kepercayaan selain daripada Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang membunuh para nabi atau orang yang dibunuh oleh nabi. Dan yang keempat adalah orang-orang yang melakukan penipuan dalam timbangan dan sukatan. Baik. Itu adalah berkenaan dengan tafsir. Ya, berkenaan dengan tafsir untuk ayat yang pertama. Sekarang ni kita nak pergi kepada tadabbur yang boleh kita ambil daripada ayat yang pertama ini. Yang pertamanya, larangan dan ancaman kepada mereka yang melakukan khianat dan curang. Ayat ini Allah memberikan ancaman, yakni lembah dalam neraka. Ancaman apa lagi? Laknat. Ancaman apa lagi? Azab yang sangat dahsyat yang disediakan kepada pelakunya di dalam neraka. Dan yang keduanya, Allah larang kita melakukan perbuatan tatfif. Orang yang melakukan tatfif ni dipanggil mutaffifin. Tapi perbuatan itu dipanggil sebagai tatfif. Yakni perbuatan tatfif itu ulama telah membahatikan ia kepada beberapa makna. Ya, kepada beberapa makna dan pecahan yang saya nyatakan di sini. Yang pertama iaitu perbuatan mengurangi hak dengan helah, terutamanya dalam timbangan dan sukatan ataupun jual beli. Ini perbuatan tatfif. Ya, daripada perkataan taffafa, iaitu apabila dia menimbang dalam timbangan, dia mengurangikan bahagian timbangan itu. Katakanlah orang tu beli 100 gram, dia cuba kurangkan misalnya walaupun 0.001. Katakanlah ditimbang dia bagi 99.999 gram. Kurang 1 gram. Atau kurang 0.1 gram. Itu juga dinamakan sebagai tatfif. Apa sahaja perbuatan yang mengurangkan hak dan kadar yang wajib untuk dia sempurnakan, maka itu dinamakan tatfif. Cuma dalam konteks ayat ini, Allah memfokuskan, mengkhususkan makna tatfif itu pada timbangan atau pada sukatan atau pada takaran. Kerana apa? Kerana ayat pertama ni ada sebab turun dia. Saya terlupa tadi nak sebut tentang sebab turun ayat yang pertama ini. Diriwayatkan ketika mana Nabi SAW sampai ke kota Madinah,
penduduk Madinah ni adalah penduduk yang paling keji. Ini dalam hadis sebut, penduduk yang paling keji di dalam melakukan timbangan, sukatan dan takaran. Yakni bila orang membeli barangan daripada mereka, mereka akan cuba menipu pada timbangan dan sukatan dengan menguranginya. Tetapi apabila mereka membeli daripada orang lain, mereka menyuruh orang lain untuk melebihkan bahagian timbangan untuk mereka. Katakanlah bila orang beli dekat dia, dia bagi kurang daripada 100 gram. Orang minta 100, dia bagi kurang 99. Tapi bila dia beli dengan orang, dia beli barang dengan orang, dia minta 100 gram, dia suruh orang tu tambahkan 102 gram. Ini berlaku di kalangan kasta masyarakat di bumi Madinah sebelum kedatangan Nabi SAW. Terutama yang mendominasi perbuatan amalan takhfif ini adalah orang Yahudi. Bila masyarakat Arab beli barang daripada mereka, mereka kurangi hak timbangan. Tapi bila mereka beli barangan daripada masyarakat Arab Madinah, mereka minta Arab Madinah menyempurnakan, melebihkan bahagian timbangan hak mereka. Jadi mereka double standard. Mereka melakukan double standard, ketidakadilan di dalam timbangan mereka. Sebagai riwayat mengatakan yang mengamalkan itu bukannya orang Yahudi saja, tetapi masyarakat Madinah di antara peniaga besar dengan peniaga kecil. Bila peniaga kecil ingin berniaga, dia nak beli daripada peniaga yang dominan, maka peniaga yang dominan akan mengurangi hak mereka. Katakan dia nak beli 100 kilo. Jadi dia bagi 99 kilo. Tapi bayar harga 100 kilo. Dan apabila peniaga kecil ni menjual barang kepada masyarakat, masyarakat minta supaya bila mereka beli 100 gram, mesti bagi 100 gram. Jangan bagi kurang. Maka menjadi tertekannya kepada peniaga kecil ini, satu, ditekan oleh pihak peniaga yang besar. Nombor dua adalah tertekan kerana masyarakat yang meminta untuk disempurnakan. Jadi mereka nak mengurangi juga, tapi mereka tak dibenarkan melakukan hal demikian. Maka ini adalah salah satu bentuk kezaliman. Salah satu daripada bentuk kezaliman. Setengah riwayat yang lain menyatakan sebab turun kepada ayat yang pertama di dalam surah Al-Mutaffifin ni, ada seorang lelaki yang bernama Abu Juhainah. Ini di Madinah, seorang lelaki namanya Abu Juhainah. Dia membawa bersamanya 2 tangkal daripada buah tamar. Dia 2 tangkal daripada buah tamar. Lalu bila orang nak beli buah tamar yang ada pada tangkal itu, bila dia letak saja, dia petik beberapa buah, dikeluarkan daripada tangkalnya untuk menguranginya tanpa pengetahuan orang yang membeli. Maksudnya bila orang tu order, saya nak buah tamar umpamanya, dia ambil tamar yang masih ada pada tangkalnya. Lalu masa dia letak, dia cabut 2-3 biji daripada buah tamar itu untuk menguranginya tanpa pengetahuan si pembeli. Tanpa pengetahuan si pembeli. Maka lebihan tamar itu dia boleh jual. Jadi dia akan dapat untung yang lebih. Sebab tu sama ada dalam timbangan ataupun dalam jual beli, maka diharamkan untuk melakukan sebarang penipuan. Tidak boleh. Kerana dalam hadis Nabi SAW jelas menyatakan, man ghasya falaysa minna. Siapa yang menipu di dalam timbangan, takaran ataupun di dalam jual beli, maka dia bukan daripada kalangan aku. Maksudnya dia bukan daripada kalangan mereka yang layak untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW, atau tidak layak bagi umat Nabi SAW melakukan dosa seperti itu.
Jadi kita kena ingat, walaupun ayat ni cerita tentang larangan mengurangi timbangan dan sukatan, sebenarnya para ulama kata maksudnya umum. Perbuatan tatfif ni bukan mengurangi dalam sukatan dan timbangan sahaja. Cuma ayat ni ulama tafsirkan kepada timbangan dan sukatan kerana nak kerana ingin menerangkan situasi yang berlaku di Madinah ketika itu. Namun para ulama mengatakan sebenarnya maksud ayat ini larangan untuk mengurangi hak apapun yang wajib untuk kita sempurnakan. Contoh, kata Ibnu Abbas, termasuk di dalam tatfif ini adalah larangan untuk mengurangi apa sahaja yang diwajibkan kepada manusia untuk menyempurnakannya. Seperti mengurangkan basuhan wuduk. Itu pun tatfif juga. Contoh, Allah suruh kita basuh sampai siku. Kita basuh kurang daripada siku. Allah suruh kita basuh sampai buku lali. Kita basuh kurang daripada buku lali. Ini juga tatfif. Ya, cuma dalam konteks ayat ini dia dituju kepada timbangan dan sukatan adalah kerana nak menerangkan peristiwa dan keadaan yang berlaku di Madinah ketika itu. Namun pelaksanaan hukumnya dia merujuk kepada semua bentuk pengurangan. Patut kena buat banyak ni, tapi kita kurangkan. Maka itu dikira sebagai tatfif. Baik. Termasuk juga mengurangi kadar solat. Mengurangikan solat. Di semayang ada bahagian mengurangi solat ni tak cukup tamakninah lah. Rukuk tak cukup tamakninah, sujud tak cukup tamakninah. Ini juga tatfif. Ataupun dia diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan apa-apa saja pekerjaan, lalu dia mengurangi kan bahagian tugasnya atau tanggungjawabnya itu, maka ia juga termasuk daripada perbuatan tatfif. Ya, sama ada dia hutang orang, dia bayar kurang kalau orang tak halalkan, dan sebagainya, apa saja yang mengurangi hak. Yang kedua, termasuk dalam tatfif, mengambil hak. Bukan saja mengurangi, kita mengambil hak orang lain dalam keadaan tipu daya dan orang itu tidak sedar, tanpa orang itu menyedari yang dia tertipu. Macam skamer lah. Ini juga perbuatan tatfif. Ya, memperdayakan orang dengan keuntungan pelaburan, dengan pekerjaan yang gaji besar lumayan, ya, atau menjanjikan imbuhan dengan kerja yang dilakukan, tengok-tengok bonus tak ada, imbuhan tak ada, maknanya tipu, ya. Kerja tak ada, ataupun dalam jual beli, ya, kalau beli barangan ini akan dapat sekian-sekian tapi rupa-rupanya tak dapat, tak sampai pun, maka ini adalah perbuatan yang berkaitan dengan mengambil hak orang lain dengan tipu daya dan tipu hela. Maka dia termasuk daripada perbuatan tatfif. Ya. Contoh, sepatutnya kita kena serah kepada orang itu haknya, tapi kita mengambil bahagiannya dan orang itu mendapat tidak sempurna hak yang diperolehi olehnya. Yang ketiga, mengambil hak yang tidak ia berhak. Tadi dia ambil hak orang lain. Yang ketiga ni, dia ambil benda yang bukan hak dia. Dia tak ambil hak orang. Orang beri kepada dia, tapi dia tak berhak terima benda itu kerana dia telah pun mendapat bahagian haknya. Tapi dia orang bagi, patutnya dia tak patut terima, tapi dia ambil juga. Maka ini juga dikira sebagai tatfif. Contohnya, katakanlah orang itu telah mendapat bantuan. Ya. Kemudian ada orang nak bagi lagi bantuan. Maka dia kata dia belum dapat. Ya.
Patutnya dia tak boleh dapat dah. Kerana dia sudah pun dapat. Maknanya hak dia telah dipenuhi. Pada awal dia layak lah. Tapi dia masih kata dia termasuk dalam golongan yang layak. Cuma orang itu tak mengetahui dia telah menerimanya. Lalu dia juga mengambilnya, maka itu juga termasuk di dalam perbuatan tatfif secara ta'rifan umumnya. Secara ta'rifan umumnya. Ya. Kalau dalam konteks timbangan, ya, dalam konteks timbangan ataupun sukatan, contoh katalah seseorang itu disuruhnya ia untuk membina sebuah jambatan. Sepatutnya jambatan itu dibina dengan jumlah besi sebanyak ini, pasir sebanyak ini, simen sebanyak ini, batu bata sebanyak ini dan sebagainya. Tapi dia telah pun mengambil hak yang ia tidak berhak. Maknanya pihak yang ketiga telah mengambil hak dengan mengurangkan bahagian yang diperlukan itu untuk membina sebuah binaan, ya, menyebabkan binaan itu telah dikurangi bahagian-bahagian keperluan yang sepatutnya disempurnakan dan dipenuhi. Maka itu juga dikira orang yang mengambil hak yang dia tidak ada hak di situ. Ya, katakanlah seorang kontraktor, ya, dia dapat projek lah untuk buat sebuah jambatan. Patut dia kena bubuh pasir banyak ni, besi banyak ni, batu banyak ni. Tapi pihak yang meluluskan sebuah jambatan itu mengatakan macam memberikan permintaan, permohonan supaya kalau dapat dikurangkan kos, kan, contohnya katakan projek itu katakan 10 juta contohnya, dengan nilai barang sebanyak ini dan sebanyak itu. Tapi dia kata kamu klaim 10 juta tapi kamu kurangkan bahagian besinya, bahagian batunya, bahagian pasirnya, bahagian simennya dengan kadar yang sedikit, tidaklah kurang banyak, supaya dengan jumlah yang sedikit itu mereka dapat memberikan imbuhan, ya, kepada orang yang membantu mereka mendapatkan projek tersebut. Ya. Maknanya kontraktor dah dapat untung lah pada 10 juta tu, dah campur untung dia dah. Tapi dia tak nak kacau untung dia itu, dia kurangkan daripada bahagian-bahagian yang wajib dia sempurnakan. Itu bukan masuk timbangan saja. Barangan-barangan yang itemnya perlu dicukupkan, kalau dia kurangkan, patutnya 1 meter dia kurangkan sikit jadi 1/23 meter. Minta maaf, daripada 1 meter dikurangkan sampai 2/3, kurang daripada 1 meter. Dia potong sikit, maka dia dapat jimatkan di situ. Dengan penjimatan itu dia boleh memberikan imbuhan kepada orang yang membantunya. Maka ini juga perbuatan tatfif, mengurangkan tu. Sebab tu Imamul Qurtubi rahimahullah ada meriwayatkan dalam satu hadis yang menceritakan dahulu ada seorang lelaki Bani Israel yang dia ditugaskan untuk mengutip kayu-kayu api yang berada di hutan. Ya, dia dibayar gaji untuk mengutip kayu-kayu api yang berada di hutan. Tapi setelah mana dia mengutip kayu-kayu api yang berada di hutan dan dia ikat, dia timbang, ya. Kemudian sebelum dia nak serahkan kayu-kayu api itu kepada pihak penjual, ya, kepada pihak yang sepatutnya nak dia pembekal, dia nak serahkan pada pihak peniaga dan penjual, dia telah memotong di hujung bahagian kayu itu. Dia telah memotong di hujung bahagian kayu itu, lalu dijadikan ia sebagai kayu-kayu kecil yang boleh dimanfaatkan dengan tujuan-tujuan yang lain. Kesannya menyebabkan telah berkurangnya
berat kayu itu. Walaupun dia ambil tu hanya sekadar, disebutkan dalam riwayat itu, kadar yang diambil di hujung kayu itu hanyalah sekadar ibham. Maksudnya hanyalah sekadar ibu jari, maksudnya tak banyak. Kalau susut pun dalam timbangan mungkin terlalu sedikit dah, tak sampai pun kadar 1 kilogram, amat sedikit. Tapi setelah mana dia melakukan hal itu dan dia meninggal dunia, maka pada ketika itu dalam riwayat itu mengatakan dia telah diazab di dalam neraka Allah, yakni di dalam kubur. Diazab di dalam kubur sudah lebih daripada 70 tahun. Maka ini menunjukkan larangan untuk melakukan tatfif. Ya. Baik. Yang seterusnya, mengkhianati hak yang diberikan. Termasuk dalam perbuatan tatfif bila berlakunya pengkhianatan. Yakni berlakunya persepakatan untuk mengkhianati sesuatu perjanjian, sesuatu akad. Contoh, kita dah sepakat nak berurus niaga dengan orang ini. Kemudian dalam masa yang sama kita khianat orang yang kita bersetuju dengan dia, dengan kita membuat perniagaan dengan orang lain dan akhirnya kita membatalkan perniagaannya. Dengan itu juga termasuk daripada makna tatfif. Kerana kita menolak hak orang yang telah berhak untuk memberikan hak orang itu kepada orang yang tidak berhak. Itu juga termasuk daripada perbuatan tatfif. Baik, yang seterusnya, mengurangi bayaran dan meminta lebihan bayaran hutang. Termasuk daripada makna tatfif itu seperti mana yang dihuraikan oleh para ulama adalah sesiapa yang telah mengurangi bayaran hutang. Bila dia hutang dengan orang, dia bayar hutang orang itu dengan nilai yang kurang. Katakan dia hutang 3,000, dia bayar 2,800. Lepas tu orang tu katalah, kenapa tak bayar 3,000? Kamu hutang saya 3,000, kenapa kamu bayar saya 2,800? Dia diam je. Lama-lama kita pun dah naik fed up, okeylah, tak apalah. Bayar je lah 2,800. 200 tu saya halalkan. Ya. Jika dia merancang helah itu, berbuat demikian dengan tujuan untuk menyebabkan tuan empunya harta itu tadi, pemiutang itu, terpaksa menghalalkannya kerana itu salah satu daripada helahnya, maka itu termasuk daripada perbuatan tatfif. Ataupun katakan satu orang dia beli barang, kata ulama. Dia beli barang, katakanlah barang tu RM32. Dia pun bawa keluar daripada wallet dia RM30. Kemudian dia kata dekat orang itu, tuan, saya ada RM30 je. RM2 lagi saya tak ada lah tuan. Orang tu pun kesian. Tak apalah, cik bayar je lah RM30. Padahal dia menyembunyikan wang lebihannya itu. Dia ada lagi sebenarnya duit, tapi dia buat macam tu sebagai helah, supaya dia mendapat pengurangan. Ini memang ada amalan yang dilakukan oleh masyarakat Arab dulu. Mereka sembunyikan dengan tujuan helah, bagi mendapatkan pengurangan bayaran, sama ada mengurangi bayaran hutang atau mengurangi bayaran pembelian barangan. Ini satu helah. Rupa-rupanya dia duduk balik, jumpa kawan dia, dia kata, aku ada banyak duit sebenarnya, tapi aku sembunyikan, orang tu kena tipu, dia tak tahu. Dia kesian dekat aku. Jadi diberikan pengurangan itu. Ulama kata, walaupun tuan itu telah menghalalkan, tapi kena ingat, tuan itu menghalalkan atas dasar kerana dia memahami orang tu tak mampu. Sedangkan orang itu mampu. Maka oleh kerana itu, jika
jika sekiranya tuan empunya itu tahu yang dia mampu, apakah dia menghalalkannya? Itu menjadi persoalan. Ya. Baik, itu juga termasuk daripada perbuatan tatfif. Yang termasuk juga adalah meminta lebihan bayaran hutang. Ataupun dia bukan bayar kurang. Ya, bila dia memberi hutang kepada orang lain, atau adalah istilah lain kita panggil riba lah ni. Bila orang lain berhutang dengan dia, dia bayar hutang orang, dia tipu berlakon kata dia tak boleh bayar semua. Orang bagi halal. Tapi bila orang hutang dia minta orang bayar lebih. Bila dia hutang dengan orang, dia katakan yang dia tak mampu sampai orang menghalalkannya dan memberikan kurang bahagiannya. Tapi bila orang hutang dengan dia meminta lebihan daripada kadarnya. Maka ini termasuk daripada perbuatan tatfif. Ya. Baik, yang seterusnya. Menuntut tuntutan yang bukan haknya. Termasuk daripada perbuatan tatfif yang disebutkan oleh para ulama, bila seseorang menuntut satu tuntutan yang mana tuntutan itu bukanlah haknya. Bukanlah haknya. Misalan contoh, termasuk daripada perbuatan tatfif ini adalah orang yang membuat tuntutan palsu. Orang yang membuat klaim palsu. Resip palsu dan semualah yang berkaitan dengannya, maka ini juga termasuk daripada perbuatan tatfif. Contohnya, dia tak kerja overtime. Tapi dia kata dia kerja overtime supaya dia dapat bayaran lebihan daripada overtime itu, umpama contoh. Ya. Dan juga termasuknya dia mengada-adakan yang mereka-rekakan tuntutan yang palsu supaya dia dapat lebihan daripada tuntutan tersebut. Ataupun dia memang buat satu kerja, tetapi kadar yang dia belanjakan sedikit, cuma dia buat tuntutan itu lebih daripada dia membuat tuntutan itu lebih daripada kadar yang sepatutnya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahawasanya ia adalah merupakan salah satu daripada perkara yang termasuk daripada larangan dan ancaman daripada perbuatan tatfif. Ya. Tanya sikit boleh, Ustaz? Nak tanya pasal bila kita buat claim, tapi kita disuruh, misalnya kita naik kapal terbang, lepas tu kita disuruh claim kadar mas, tapi kita naik Air Asia misalnya. Macam mana sekali lagi? Kadar emas? MAS. Oh, ingat ke mas duit mas tu. Okey, macam mana sikit? Dulu masa saya kerja, ini sebab orang yang bertanggungjawab tu lah, dia kata tak boleh naik Air Asia. Tapi kalau nak naik flight, kena claim MAS. Saya beli tiket Air Asia, tapi saya claim MAS. Macam mana tu? Ataupun MAS ada satu kala tu dia macam kata, mana boleh klik? Sebab dia macam ni Ustaz. Dia orang ada rate. Kalau kerajaan dia ada rate, dia kena, kalau you kena ikut rate dia. Tapi kita ambil yang murah, kita claim yang rate yang dia bagi. Salah ke? Oh, faham. Oh, okey, saya faham. So katakanlah dia bagi peruntukan rate katakan 250. Kan? So daripada rate itu, peruntukan yang dia bagi kat kita tu, katakanlah kita ambil yang murah.
transport yang murah lah, katakan kita dapat 150. Kita dapatlah balik 250 dia bagi kat kita. Macam tu ke? Ya. Maksudnya dia claimkan pada kita tak, saya nak tanya, kalau kita bagi claim 150 tu, dia bagi kita 250 ke 150 je? Tak, sebab dia suruh claim according to dia punya rate. Oh, okey. Jadi bila kita nak claim, kalau kita tak claim according to the merit, dia takkan luluskan. Oh, okey. Senang. Dia punya Faham. Baik. Okey, kalau sekiranya, tu kena tengok kontrak akad lah. Kontrak akad antara majikan dengan pekerja. Kalau sekiranya majikan tu memang dia buat peruntukan akad tu antara salah satu daripada privilege, hak yang dia bagi kepada pekerja dia, kalau outstation dia bagi fixed rate dia 250. Kalau kita ambil lemak mahal, kita hanya boleh claim 250, yang lebih kita kena tambah. Tapi kalau, dan dia tahu kalau kita claim, dia tahu kalau kita ambil yang murah, kita ambil yang murah, kita claim, still dia telah peruntukkan secara fix, peruntukan tetap peruntukan pada kita dengan kadar 250. Umpamanya macam 250 tu hak kita lah. Hak yang dia bagi kepada kita secara kelebihan untuk kita. Kalau macam tu kontrak akad dia, bolehlah. Ya, boleh. Tapi kalau sekiranya dia based on claim, dia tak bagi fix rate kepada kita berapa, tapi dia bagi fix limit je lah. Kalau tak bagi fix rate pun dia bagi fix limit, jangan lebih sekian-sekian. Tapi dia ada letakkan kota misalnya. Kalau dalam akad tu dia macam tu lah, saya tak tahulah kan. Kalau dalam akad tu dia disebut, kalau claim hanya berdasarkan kepada orang kata apa? Tuntutan risik saja. Kalau dia below berapa yang telah ditetapkan, dia akan bayar below, dia tak akan bayar lebih. Kalau akad dia ada menyebutkan demikian, so tak boleh lah. Ya, tapi kalau dia generally, akad dia umum, dia hanya bagi tahu fixed rate 250, maka itu dikira sebagai satu imbuhan yang dia telah tetapkan kepada kita. Kalau kita memang dia tak, macam katalah kita naik cheap flight, Air Asia misalnya, dia tak ada peruntukan untuk tu. Dia punya peruntukan untuk MAS saja. Dia punya higher rate. Ataupun dia kata kalau kita drive kereta pun dia akan bagi takat MAS punya rate aja. Dia tak bagi claim mileage. Itu general lah. Maknanya general lah dia punya konsep tu. Kalau kita drive bawa kereta pun, dia still claim by ikut MS tadi lah kan. So maknanya itu dia dah fixkan secara general lah. So tak apa ya Ustaz. Sebab saya takut ni. Saya memang takut. Kalau dia letakkan secara general macam tu, tak apalah. Pasal dia, pihak majikan pun mesti tahu juga. Sebab kalau kita nak ambil MAS saja, bukannya kita mampu untuk booking benda tu setiap masa dia ada. Mesti dia tahu juga ada kebarangkalian kita pergi melalui driving ke, melalui option yang lain ke, kecuali kalau dia memang letak terma kat situ. Kalau letak terma kat situ, tak boleh lah. Okey. Yang kedua, pengajaran daripada ayat pertama, jauhi golongan yang mendapat laknat dan kecelakaan azab di dalam lembah neraka. Kerana ayat ini juga Allah menceritakan salah satu daripada perbuatan dosa atau pelaku dosa yang akan dilaknat oleh Allah. Kerana ada juga yang saya sebut tadi kan, ulama tafsirkan wailun tu maknanya laknat. Apakah yang dimaksudkan dengan laknat? Kita kena faham apa makna laknat.
Ya, yang dimaksudkan dengan laknat ini adalah yang ditafsirkan oleh para ulama, iaitu menjauhkan seseorang itu daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah menjauhkan ia daripada rahmat Allah Taala. Ya, Allah jauhkan dia daripada mendapat rahmat Allah, dan juga Allah menjauhkan ia daripada ia mendapatkan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan dengan laknah. Ya, yang dimaksudkan dengan laknat. Ya. Baik. Itu kita nak kena jelas dan kita nak kena faham bagi makna laknat. So laknat ni ada dua. Satu, Allah mengharamkan ia daripada dapat rahmat Allah. Nombor dua, Allah menyekat daripada memberikan kepadanya kurniaan. Baik. Itu makna laknat. Yang kedua adalah kecelakaan azab di dalam lembah neraka. Ya, kecelakaan azab di dalam lembah neraka. Ya. Baik, dekat sini saya ada senaraikan antara beberapa dosa yang diberikan ancaman oleh Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai perbuatan-perbuatan dosa yang boleh menyebabkan seseorang itu tertimpa dengan laknat dan azab. Tertimpa dengan laknat dan juga azab. Baik, yang pertama adalah dosa arak. Yang pertama adalah merupakan dosa arak. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita mengenai 8 perkara yang dilaknat pada arak itu. Ini panjanglah hadis ni kalau saya nak sebut ya. Yang keduanya adalah dosa rasuah. Yang keduanya adalah dosa memberi rasuah atau memberi imbuhan pada sesuatu yang bukan haknya. Yang sesuatu yang bukan daripada haknya. Ini kita boleh tengok dalam hadis lah, yang mana Nabi bersabda, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu melaknat para perasuah dan orang yang memberi rasuah. Pada para perasuah dan juga orang yang memberi rasuah. Baik. Kemudiannya, yang seterusnya adalah dosa riba. Adalah merupakan dosa riba. Dosa riba ini termasuk di dalam hadis Nabi juga. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda bersabda, la'anallahu wa rasuluhu akilur riba wa mukilahu wa syahidai wa katibai. Allah melaknat para pemakan riba, para pemberi riba, para pemakan, para pemberi, dan juga para penulis, orang yang buat kontrak tu, wasyahidai, dan juga para saksi. Maksudnya orang yang menjadi saksi, orang yang menjadi saksi kepada akad tu. Contoh kita jadi guarantor ke kepada apa ni kita panggil akad yang berteraskan kepada riba, atau kita menjadi selain pada guarantor, kita sekadar menjadi saksi lah. Kita datang tak ada sign apa pun, just kita nak menyaksikan akad itu. Ya, maka itu juga termasuk daripada perbuatan yang disebutkan sebagai mendapat laknat. Perbuatan yang termasuk padanya akan
mendapat laknat. Kemudian dosa mencuri berdasarkan kepada hadis Nabi SAW di mana baginda menyatakan la'anallahu as-sariq alladhi yasruqu hablah. Allah dan Rasul melaknat para pencuri yang mencuri hablah. Hablah ni kita kata apa ya? Apa ni? Tali yang dipakaikan kepada binatang tunggangan. Kan biasa binatang tunggangan tu kita letak tali dekat mulut dia tu, macam rantai lah, dekat mulut dia itu, maka itu dipanggil hablah. Bayangkan kalau mencuri dengan kadar hablah itu pun dilaknat. Apatah lagi kalau orang yang mencuri lebih daripada nilai tersebut. Kalau curi lebih daripada nilai tersebut, lebih dahsyatlah pengharaman dia. Bahkan dalam hadis itu juga menyebutkan allazi yasriqu baydah. Allazi yasriqu baydah. Termasuk juga orang yang mencuri bayd. Baydah ni adalah telur. Bahkan orang yang mencuri telur pun dalam hadis sebut dilaknat. Orang yang mencuri telur pun dilaknat. Kerana perbuatan mencuri telur itu. Walaupun sebiji telur. Ini menunjukkan pada kita ancaman yang sangat berat. Yang seterusnya, orang yang menyerupai jantina yang lain. Orang yang menyerupai jantina yang lain. Ini pun dilarang. Kerana berdasarkan kepada ayat Quran surah An-Nisa, Allah menyatakan wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Kata Allah Subhanahu taala, dan syaitan tu akan memperdayakan kamu untuk kamu mengubah kejadian ciptaan Allah. Mengubah kejadian ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hujung ayat itu Allah Taala sebutkan tentang wayal'anuhum, dan dilaknat ke atas pelaku perbuatan itu. Di sini menunjukkan pada kita perbuatan seperti ini juga adalah mengundang kepada laknat. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita la'anallahu al-mutasyabbihina minan nisa'i birrijal wal mutasyabbihati minan nisa' wal mutasyabbihina minar rijali bin nisa'. Allah dan Rasul melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Ini juga termasuk mereka yang mendapat laknat, dan secara tidak langsung setiap pelaku yang mendapat laknat akan dihumbankan ke dalam lembah wail. Yang seterusnya, menghalalkan apa yang haram. Menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang halal, opposite. Perbuatan seperti ini pun termasuk daripada orang yang mendapat laknat Allah. Seperti mana Allah melaknat perbuatan, Allah Ta'ala melaknat siapa? Melaknat perbuatan Yahudi Bani Israel. Ketika mana Allah Subhanahu Ta'ala menceritakan, ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika yal'anuhumullah. Mereka yang telah menyembunyikan keterangan kitab Allah dan kemudian mereka yang telah pun mengubah ayat-ayat Allah. Dia ubah ayat-ayat kitab Allah, kemudian dia mengubah keterangan ayat Allah, dia tokok tambah, dan dia menukarkan hukumnya daripada halal jadi haram, daripada haram menjadi halal. Maka itu adalah termasuk daripada perbuatan yang mengundang kepada laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengundang kepada laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, baik. Kemudian yang seterusnya, orang yang melaknat kedua ibu bapanya. Perbuatan orang yang melaknat kedua ibu bapanya. Itu juga salah satu daripada perbuatan yang ditegah oleh syarak. Ya, yang ditegah oleh syarak. Berdasarkan ini hadis Nabi, bukan ayat Quran, ya. Adalah hadis Nabi SAW di mana baginda menyatakan, ya, baginda menyebutkan di dalam hadis, la'anallahu may yal'ana walidayhi. Allah dan Rasul melaknat sesiapa sahaja yang melaknat kedua ibu bapanya. Maksudnya dia maki kedua ibu bapanya, dia mencela kedua ibu bapanya, ya. Jadi perbuatan-perbuatan yang seperti ini juga mengundang kepada laknat daripada Allah dan Rasul ke atas mereka kembali. Ya, sebab tu macam mana mak ayah kita buruk pun perangai dia, Islam tak membenarkan untuk kita melaknat, mencaci maki mereka. Sebaliknya Islam mengajar kalau mereka buat salah pun kita kena doakan, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ini kita mendoakan keampunan untuk mereka. Yang keduanya, menyembelih, ya, menyembelih pula saya tersilap. Dosa menyembelih selain daripada Allah. Termasuk daripada perbuatan yang mendapat laknat Allah itu adalah sesiapa yang melakukan penyembelihan, disembelih kambing ke lembu ke apa, dengan tujuan nazar selain daripada Allah, atau menyembelih dengan menyebut selain daripada Allah. Tujuan dia itu, masa dia sembelih itu adalah untuk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu pun termasuk daripada perbuatan, ya, termasuk daripada perbuatan yang mengundang kepada laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, orang yang melindungi pendosa atau penjenayah. Dalam hadis ni, bukan dalam Quran, dalam hadis. Dalam hadis Nabi SAW, baginda juga ada bersabda. Ya, baginda bersabda, la'anallah man awa muhdithan. Allah dan Rasul melaknat mereka yang melindungi atau yang protect atau yang membela para pendosa atau membela para pendosa. Orang ni penjenayah, bunuh orang ramai, buat zalim dekat orang, rosakkan negara orang, ataupun membunuh ramai orang Islam, ya, atau dia pelaku maksiat yang tegar, yang sangat dikenali, ajak orang kepada kesesatan dan sebagainya. Kemudian kita bagi protection pada dia dari segi undang-undang ke, dari segi pembelaan apa-apa saja bentuk pembelaan ke, ya, maka itu adalah termasuk kalangan golongan orang-orang yang mendapat laknat Allah. Ya, supaya kita protect dia supaya dia tak dikena hukum, ya, kita protect dia supaya dia terselamat daripada hukuman, yang terlepas dan sebagainya, ya, maka itu juga termasuk perbuatan orang yang mendapat laknat daripada Allah dan juga Rasulnya. Yang seterusnya, orang yang mengubah hak tanah. Ya, orang yang mengubah hak tanah. Ini pun masuk juga. Seperti orang yang mengubah hak pembahagian tanah. Patutnya tanah ni berapa ekar, yang ni berapa ekar, yang ni berapa ekar, dia pergi tukar tanah tu atas nama orang lain, atau dia pecahkan tanah tu dengan secara tidak adil, tak ikut ukuran yang asal, tak ikut pembahagian yang sepatutnya, ya, kerana ada penipuan dalam pembahagian hak tanah. Ini juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW, mereka yang dapat laknat itu adalah man ghayyara manarullahi fil ardh. Orang-orang yang mengubah, ya, orang-orang yang mengubah bahagian-bahagian yang telah Allah tetapkan daripada tanah itu di muka bumi. Ya. Jadi ini tak boleh.
Contoh termasuk juga ulama kata siapa yang mengubah sempadan tanah haram. Katakan Nabi dah kata dah tanah haram daripada sini sampai sini, kemudian dia pergi ubah. Dia kata oh kita sempitkan tanah haram tu atau kita expandkan tanah haram jadi lagi besar ke, perbuatan yang seperti itu semua adalah perbuatan yang mengundang kepada laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan ini adalah merupakan perbuatan yang ditegah oleh syarak. Tak boleh kerana dia mengundang kepada laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya orang yang mengurangi timbangan. Yang kita bacakan hari inilah. Yang seterusnya dosa syirik. Ini orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala pun termasuk di antara mereka yang mendapat laknat Allah. Sebab dalam ayat Quran Allah menyebut ala la'natullahi 'alal kafirin. Ketahuilah sesungguhnya laknat Allah ke atas orang-orang yang kafir. Maka dimaksudkan laknat Allah ke atas orang yang kafir itu adalah merujuk kepada kekufuran dan kesyirikan yang dilakukan olehnya. Kekufuran dan kesyirikan yang dilakukan olehnya. Ini juga termasuk daripada perbuatan yang mengundang kepada laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang seterusnya orang yang melakukan dosa kezaliman. Orang yang melakukan dosa kezaliman iaitu apa saja perbuatan zalim yang dilakukan, maka ia termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan laknat Allah. Berdasarkan ayat Al-Quran di mana Allah Ta'ala berfirman, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah sesungguhnya laknat Allah itu kepada setiap orang yang melakukan kezaliman. Tak kira lah apa jua bentuk kezaliman yang dia buat. Bunuh orang ke, rampasan orang ke, sekat hak orang ke, dan seumpama dengannya lah. Maka itu termasuk dalam konteks zalim secara umumnya. Baik. Kemudian yang seterusnya, orang yang mengubah atau menyembunyikan hukum. Orang yang menyembunyikan kebenaran, orang yang orang yang menyembunyikan kebenaran, seperti mana Alkitab, mereka menyembunyikan kebenaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka rahsiakan dan tidak mengkhabarkan, maka itu juga termasuk daripada perkara-perkara yang mengundang kepada laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah para pengumpat dan para pemfitnah. Para pengumpat dan juga para pemfitnah. Para pengumpat dan para pemfitnah juga akan mendapat laknat Allah dan juga Rasulnya. Akan mendapat laknat Allah dan juga Rasulnya. Kerana ini disebutkan di dalam ayat Al-Quranul Karim, di mana Allah SWT menyebutkan tentang dosa orang-orang yang mengumpat dan fitnah. Seperti kata Allah, wailun likulli humazatin lumazah. Celakalah, ini laknatlah kepada para pengumpat dan para pemfitnah. Dan yang terakhir sekali yang disebut dalam Quran adalah orang yang leka dan lalai daripada mengerjakan salat sehingga menyebabkan seseorang itu mengerjakan salat itu di luar daripada waktu salat tersebut. Dia leka, dia ghalib sampai dia salat itu setelah terkeluar daripada waktu salat tadi. Dah sampai terkeluar waktu salat tu, walaupun dia salat, dia qada balik, maka perbuatan itu juga termasuk di antara perbuatan orang yang dilaknat. Bayangkan kalau orang yang salat pun dilaknat oleh Allah kerana dia lalai sehingga dia salat di luar daripada waktunya, apatah lagi kalau orang yang tak semayang atau orang yang tinggal semayang, sudah pastilah dia akan mendapat laknat yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu alam, sekadar itu kita untuk pengenalan surah Al-Mutaffifin. Insya-Allah kita akan sambungan pada ayat yang kedua dan seterusnya. Barakallahu fikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.